Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okey, kisah seram kita pada malam ni disend oleh salah seorang subscriber. Sebenarnya kisah dia saya pernah cerita. Cuma bukan kisah dia lah, kisah akak dia. Ingat lagi tak? Cerita tentang kisah seram Yati yang mana baby dia kena ganggu dengan makhluk yang tangannya berbulu macam tu. Ya, kisah tu sebenarnya diceritakan oleh salah seorang subscriber yang namanya adalah Freddy. Dan Freddy ni sendiri berasal daripada Sabah. Jadi terima kasih sebab dah sudi untuk sharekan kisah seram awak dekat sini. Okey, hari tu diceritakan tentang kisah seram kakak dia kan. Dan kali ni dia berkongsikan kisah seram yang berlaku pada diri dia pula. Jadi kisah ni pun sebenarnya ada kesinambungan dengan kisah hari tu juga. Sebab kejadian seram yang berlaku ni masa dia menetap dekat rumah akak dia. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah seram ni jadi pada tahun 2008 dan masa tu dia berumur 18 tahun. Jadi tahun 2008 tu dia mula bekerja dan masa tu dia tumpang rumah akak dia. Dia menetap dengan akak dia lah. Jadi pada awal-awal dia tinggal dekat sana, tak ada apa pun yang berlaku. Semuanya okey je. Cuma dia dapat rasa lah macam tapak rumah yang akak dia tinggal tu ada sesuatu tau. Yelah, benda tu dia tak nampak. Cuma rasa tak selesanya tu ada. Okey, kenapa dia boleh cakap yang rumah akak dia ni macam ada sesuatu? Sebab dia cakap ada masanya dia rasa rumah yang akak dia tinggal ni panas semacam je. Tapi bukan panas cuaca ke ataupun malam tak boleh tidur sebab panas tak ada kipas ke apa kan. Tapi maksud panasnya kat sini adalah panas dalam hati. Bila ada dekat luar rasa macam tenang je kan. Tapi bila balik je rumah tu rasa macam nak marah, stres, hati tak tenteram. Dan kita semua tahulah kan, itu adalah tanda-tanda yang rumah tu memang ada sesuatu. Panas tu dah satu hal. Satu hal lagi, katanya dekat belakang rumah akak dia tinggal tu ada satu pokok tau. Dan pokok tu tak adalah tinggi mana pun. Cuma pokok tu ada ranting yang berjala-jala dan setiap ranting tu dia cakap macam ada berakar macam tu. Seolah-olah macam tali lah kan. Tapi bukan tali. Dah tu bentuk pokok tu sendiri seolah-olah macam cendawan. Dia cakap kalau masuk je dekat tempat tu rasa macam sejuk je. Jadi dekat Sabah orang panggil pokok tu sebagai pokok nunuk. Dan orang kat sana memang percaya sangat yang pokok tu adalah pokok kesukaan makhluk halus. Saya pun tak pernah tengok sebenarnya pokok nunuk ni. Jadi saya pun search lah kan. Dan bila saya tengok, saya ingatkan pokok nunuk ni macam pokok, korang tahu lah kan, kalau kat sini ada satu pokok tu yang macam tali-tali panjang. Lepas tu kononnya pokok tu sangat-sangat disukai oleh sejenis makhluk halus ni yang namanya langsir. Nani? Omae wa mou shindeiru. Langsir. Sejak bila kau tukar nama? Jadi saya ingatkan sama lah kan pokoknya tu 11-12. Tapi tak. Sebenarnya pokok nunuk ni macam rantingnya tu memang sangat besar-besar tau. Jadi korang mungkin lagi tahu kot daripada saya. Okey, bawah pokok tu pula ada paya lumpur. Yang mana dekat paya tu sebenarnya ada air yang selalu je mengalir. Dan dia pun macam heran tau. Daripada mana datangnya air yang selalu mengalir tu. So mungkin sebab itulah kot dekat kawasan pokok tu memang selalu rasa sejuk. Sebab adanya air yang mengalir. Dan yang peliknya, semua pokok dekat sekitar situ semuanya kering tau. Pokok tu je yang luar biasanya selalu ada air yang mengalir dan tak kering. Jadi sebab tu jugalah dia percaya yang pokok tu adalah pokok yang paling disukai oleh makhluk-makhluk ni. Dan kadang-kadang ada jugalah penghuni kawasan situ yang pernah ternampak ada sesuatu yang bertenggek dekat atas pokok tu. Katanya penampakan lembaga ni dia pakai baju putih dan rambutnya pula panjang sangat. Yang paling menyeramkan, bila bulan mengambang je pokok tu akan nampak dengan jelas tau. Buka lampu ke tak buka lampu ke, pokok tu tetap juga nampak dengan jelas. Satu hal lagi, bila dia masuk dapur je, confirm dia akan nampak pokok tu dulu. Ya kan pokok tu betul-betul ada dekat belakang dapur dia. Ya Allah, tiba-tiba macam creepy. Jadi lepas sebulan je dia tinggal dekat rumah akak dia tadi, dia dah mula rasa tak sedap badan. Nak tidur pun susah, nak lelap mata pun susah. Dan pernah sekali masa tu dah nak masuk maghrib tau. Dan dia pula ada dalam bilik tidur dia. Dia terlelap pada masa tu. Kebetulan hujan pula macam gerimis-gerimis. Dia kan sedap baring-baring macam nak tidur macam tu kan. Tapi sebenarnya dia tak niat pun nak tidur ke apa. Dia cuma nak baring-baring, rehat-rehatkan badan
Dan tapi tak sangkalah pula macam terlelap. Dah tu dia rasa macam nak kencing. So dia pun nak bangun lah kan. Masa dia cuba untuk bangun tu, dia rasa seolah-olah macam matanya ni ditarik dan tak nak bagi buka tau. Ya, memang pelik lah kan. Dia tak boleh nak buka mata dia sendiri untuk bangun dan pergi ke toilet. Seolah-olah macam ada benda yang tak bagi dia bangun dan suruh dia sambung tidur. Tapi dia tetap juga berkeras. Dia tetap juga cuba gagahkan diri dia untuk bangun. Dia kena orang tu nak terkencing. Dan last kali dia berjaya bangun. Cuma walaupun dah bangun tadi, mata dia tetap juga tak boleh nak buka dengan luas tau. Dah boleh buka mata tu, katanya dia nampak semua benda dalam keadaan terbalik sebab dia tak boleh nak buka mata dengan normal lagi. Tapi dia tetap bangun juga sebab dia dah tak tahan sangat nak terkencing. Dan yelah, takkan nak terkencing atas tilam pula kan. Nanti habislah kena maki dengan akaknya. Ya dah tua-tua pun terkencing kat tilam. Dia cakap macam ni, dah lah rumah jiran sebelah-sebelah je, kalau kena maki sebab kencing atas tilam kan, bukankah itu memalukan? So dia pun tak pedulikan apa yang dia nampak, macam tu kan terbalik macam tu. Dan dia terus bangun dan pergi ke arah toilet. Dah sampai kat toilet tadi, tiba-tiba je dia rasa macam ada orang tepuk bahu dia tau. Bila dah rasa ada orang tepuk bahu dia tadi, masa itulah baru mata dia terbuka dengan luas. Bila dah terbuka dengan luas tu, barulah dia nampak keadaan macam normal, macam biasa. Dan rupa-rupanya pada masa tu dia masih lagi ada dekat atas katil. Dah tu dia cepat-cepat bangun daripada situ dan pergi ke toilet. Dan dia cakap pelik lah juga sebab kalau itu semua mimpi, kenapa mata dia pada saat tu dia rasa sakit, perih je katanya. Lepas 3 hari kejadian tadi berlaku, kali ni datang yang lain pula. Mungkin yang lain, mungkin yang sama juga. Cuma kali ni datang pula makhluk yang suka menindih orang tu. Dan yang paling menakutkan, saya rasa bukan 1, bukan 2 tau, tapi 3 sekaligus datang pada dia dan tindih dia masa dia nak tidur. Jadi pada malam tu sebenarnya dia tidur dengan akak dia yang nombor 2 dan diorang berdua ni tidur dekat ruang tamu. Jadi dia tidur dekat sebelah kiri dan akak dia ni tidur sebelah kanan. Katanya sebab diorang adik-beradik, memang diorang daripada kecil lagi selalu tidur sebelah-sebelah. Tak kisahlah kan jantinanya lelaki ke perempuan ke. Jadi dalam pukul 11 malam tu diorang dah tidur semua dah. Dan dalam pukul 12 malam dia tersedar sebab nak terkencing kan. So dia pun bangunlah daripada tidur. Dah pergi toilet, lepas hajat semua. Dah tu dia pun nak sambung tidur balik. Masa nak sambung tidur tu, dia dah rasa macam lain dah. Dia rasa macam tak selesa. Lepas tu rasa macam tak boleh nak tidur. Dia pusing kanan, pusing kiri. Tapi tak boleh juga nak lelapkan mata. Cuma dia cuba juga untuk tidur, pejamkan mata, cuba untuk tidur kan, untuk lelapkan mata. Dan tiba-tiba dia rasa macam badan dia ni makin lama makin berat, makin lama makin berat. Dan lama kelamaan dia jadi mula sesak nafas. Dan last kali dia bernafas guna mulut sebab dia rasa macam pernafasan dia ni mula kena kunci tau. Seolah-olah benda tu tak nak bagi dia bernafas. Dia pun cubalah untuk melawan kan. Dia baca doa, dia sebut nama Allah, Allah macam tu. Dan dia cuba untuk gerakkan jari-jari kaki, jari tangan. Tapi makin dia bergerak, makin berat pula dia rasa. Dan makin dia menjerit, makin hilang pula suara dia. Sampaikan dia panggil nama kakaknya yang kat sebelah ni kan. Tapi dia sendiri tak dengar suara dia yang tengah panggil kakak dia tu. Dan masa itulah seluruh badan dia ni dah kaku, dah tak boleh nak bergerak apa dah. Seolah-olah macam mayat yang dah tak bernyawa. Masa tu dia terfikir yang mungkin aku akan mati sekarang ni kan. Yelah, dia mula rasa pernafasan dia yang makin habis, makin susah untuk bernafas dan sesak kat dalam dada ni. Dan dia mula rasa yang dia dah tak boleh nak bertahan dah. Sebab keadaannya sekarang ni semuanya kena lock, semua terkunci. Dia tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak bernafas, nak bersuara. So masa itulah dia cuma pasrah je. Tapi Alhamdulillah, katanya masa tu Allah tolong dia. Kakaknya yang ada dekat sebelah mula sedar dan kakaknya kejutkan dia. Kakak dia tepuk-tepuk belakang dia dan dia tanya, kau okey ke? Dan badan dia yang berat sangat tadi pun tak semena-mena jadi ringan. Masa itulah pernafasan dia pun dah makin okey. Dia cakap pernafasan dia yang tersekat tu seolah-olah macam dia nak mati lemas pada masa tu. Cuma sekali fikir, kalau mati lemas ni kan airnya masuk dalam paru-paru kan, itu macam sangat menyakitkan. Okey, lepas dia dah buka mata tadi, lepas dah macam makin okey, masa tu dia terperasan ada 3 lembaga yang berlari ke arah dapur sambil-sambil mengilai. Dia kan dapat kerjakan orang, jadi happy lah dia orang tu. Masa tu dia dengar dengan jelas sangat 3 lembaga tadi mengilai-ngilai. Jadi dia pun terfikirlah, oh patutlah aku sampai nak habis nafas, rasa macam nak mati
hati masa tu, sebab ada 3 lembaga rupanya yang kerjakan dia. Dalam hati dia masa tu, katanya, ish, nasib baik kau ni lembaga pula. Nasib baik kau ni makhluk halus lah. Kalau tak, aku dah bunuh orang kau. Jadi bila dia sedar tu, dah nampak dah lembaga, 3 lembaga tadi berlari sambil mengilai ketawa dekat dia kan. Masa tu lah dia macam, yelah, menyirap lah juga. Saya rasa siapa-siapa pun akan rasa macam marah kan. Dia cakap selalunya kalau jadi macam itu kita akan rasa macam takut kan. Tapi dia ni lebih kepada rasa nak marah pula. Dah tersedar daripada tidur tadi, dengan beremosinya dia pandang ke arah akak dia kan. Rupa-rupanya akak dia tengah sedap je tidur pada masa tu. Jadi dia fikir mungkin Allah nak tolong dia lah kot, datangkan akak dia, ataupun mungkin benda lain yang macam akak dia, ataupun apa-apa je lah, wallahualam lah yang tu. Jadi bersyukur jugalah sebab yelah masih ada lagi yang datang tolong. Rupa-rupanya sebelum kejadian tu berlaku, dia ada pergi tengok pokok yang ada dekat belakang rumah akaknya tu. Dia pergi ke arah pokok tu. Lepas tu dia fikir dia tak pernah nampak pokok yang macam gitu. Jadi dia macam tertanya-tanya nak pergi dekat bawah pokok tu untuk tengok-tengok keadaan sekitar. Dia cakap mungkin sebab dia pergi ke kawasan tu lah kot, itu kan rumah dia orang, jadi mungkin ada yang marah, sebab itulah dia dikerjakan pada malam tu. Jadi pesan dia, kalau nampak benda yang pelik-pelik, cukup sekadar pandang je, jangan masuk ataupun jangan usik apa-apa, sebab mungkin dekat situ ada tinggal benda-benda ataupun makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Betul jugalah kan. The end. Okay, untuk cerita dia ni, tadi dia ada cakap yang kalau orang lain kalau kena tindih tu rasa macam takut kan, tapi dia rasa macam nak marah. Dan saya teringat pula yang masa mula-mula saya kena tu, saya pun rasa macam takut tau. Bukan takut, lebih kepada macam tertanya-tanya, apa benda tu? Apa yang dah jadi? Macam blur tau. Sebab masa tu saya tak tahu langsung ada makhluk lain yang boleh berwujud macam gitu. Maksudnya saya tak tahu sangat lah pasal jin-jin apa semua ni, tak tahu. Ya maunya tak blur, memang blur. Dan satu hal lagi yang dia cakap, mungkin sebab dia masuk dekat kawasan situ, jadi makhluk tu marah apa semua kan. Saya tak rasa lah makhluk tu marah. Sebenarnya mungkin makhluk tu macam nak berkenalan je kot. Sebab biasanya kalau marah ni dia akan buat lebih lagi tau. Tak adalah sekadar tindih macam gitu je. Kalau tindih tu biasanya macam, yelah, berkenalan lah tu. Hi, I'm here. Suka hati. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.